Okay, so Assalamualaikum and a very good morning. Dengar tak semua? Dengar. Dengar semua yang dah masuk kelas. Okay. So saya mula je sebab dah lambat, dah 8-5 minit dan masih lagi 20 lebih orang yang tak hadir. Saya tak tahu apa reason. Okay. So kita sambung je, boleh? Boleh. Boleh. Okay. So kalau ingat lagi hari Rabu kita dah stop sampai mana? Rabu. Blood. Okay, so kita dah habiskan lah kan. So kita dah belajar compact bone, kita dah belajar hyaline cartilage and then sekarang kita akan masuk new subtopic. Okay, so new subtopic ni betul-betul new lah. Kalau sebelum ni kita dah belajar pasal plant structure general kan, animal dengan plant cell general. Terus kita dah belajar prokaryotes dengan eukaryotes pun secara general. And then kita belajar plasma membrane, organelles, animal cell dan sekarang kita terus nak masuk ke subtopik yang baru iaitu plant cells dengan tissue. Okay, dengar jelas tak? Jelas. Tak? Okay. So untuk plant cell, kalau awak ingat waktu page kat depan ni, okay. Okay, nampak ini yang animal tissue je. Okay. So atas ni kita dah tengok hari tu yang pembahagian dia. Plant tissue ada berapa banyak. Okay, animal cell ada 4 jenis sahaja. Tapi untuk plant tissue kita belajar ada pembahagian besar iaitu 2 jenis iaitu meristematic tissue dengan permanent tissue. Betul? Betul tak? Betul. Okay. So bawah meristematic tissue ni kita ada 3 pula iaitu apical meristem, lateral dengan intercalary lah yang kita akan belajar sekarang. Tapi bawah permanent tissue dia pecah lagi kepada ground tissue dengan vascular tissue. So dia pecah tajuk besar dan ada lagi bawah-bawah tu kecil. Okay, so kena nampaklah gambaran ni macam mana. Okay, so meristematic tissue adalah tissue yang capable undergo cell division. Maka saya pernah cakap sebelum ni, dia masih lagi tak matured, so selagi dia tak matured, dia boleh grow. Betul tak? Waktu tu dalam eksperimen saya ada sebut benda ni. So bila dia tak matured lagi, dia tends to grow. So bila dia grow, macam mana cara dia grow? Dia boleh undergo cell division repeatedly. So barulah dia boleh grow kan, pokok tu sendiri ataupun sel-sel tu sendiri. Tapi berbeza dengan permanent tissue, kita panggil dia sebagai permanent. Permanent ni macam fix lah kan? Betul tak? Betul? Betul. Betul tak ni? Dengar tak ni? Betul. So bila dia fix ataupun permanent, maksudnya dia dah matured. Kalau ingat kita ada sebut matured, immature ni juga dekat tajuk sebelum ni iaitu hyaline cartilage dengan compact bone. Okay, so kalau compact bone kita ada immature cell ataupun immature bone cell iaitu osteoblast. Waktu muda kita panggil dia osteoblast, waktu tua ataupun waktu mature kita panggil dia apa? Osteocyte. Yes, osteocyte. Pada tua ataupun lepas dah mature barulah dia duduk rehat kan dekat dalam laku ni. Berbeza pula dengan hyaline cartilage, tak beza manalah. Cuma waktu muda kita panggil dia chondroblast, waktu immature tak boleh cakap muda. Immature kita panggil chondroblast. Waktu mature kita panggil dia sebagai chondrocyte. Sama je nama dia kan, blast dulu baru cyte. Tapi dua-dua boleh duduk dalam laku ni. Faham tak? Saya nak explain sikit pasal itu. Takut awak confused. Faham tak? Dua-dua boleh duduk dekat laku ni. Cuma chondroblast dia akan tends to duduk dekat kawasan atas. Layer atas ni iaitu perichondrium lah. Okay. Dan beza dia satu lagi adalah waktu dia immature, waktu muda. Okay. Chondroblast ni hanya boleh duduk satu laku ni, satu chondroblast. Dapat? Faham? Dapat, faham. Okay, sebab dalam buku awak saya tengok dia ada bagi difference. Dia cakap pasal ni. Each laku ni have 1, 2 atau 4. Tapi gambar yang dibagi kat awak tu tak jelas sebenarnya 1, 2 or 4 sebab gambar tu tak menunjukkan 1, 2 or 4. Okay, sebab kalau awak tengok betul-betul yang warna hitam ni, nampak tak hitam ni? Nampak.
Okay, itu adalah nucleus of kita punya chondrocyte. Chondrocyte warna krim ni. Jelas tak setakat tu? Jelas. Luar dia yang warna orange ni adalah awak punya lacunae. Okay, sebab tu kalau nampak dekat chondroblast dia ada lacunae kat luar. Satu je, satu chondrocyte, satu lacunae saja. Faham tak? Faham. Faham. Okay. And then luar ni warna pink tu adalah capsule. Jelas? Jelas. Jelas. Maksudnya untuk chondrocyte yang dah matured sahaja, dia special case, sama ada dia boleh duduk satu chondrocyte satu kapsul ataupun satu kapsul ada satu chondrocyte ataupun satu kapsul ni ada dua chondrocyte. Tapi dengan dua kapsul. Betul tak? Faham tak? Betul. Faham Tapi yang dekat sini yang dicakap each lacunae have 1, 2 atau 4 chondrocyte. Setakat ni semua lacunae yang saya tunjuk ni satu lacunae, satu chondrocyte kan? Betul? Kan? Kapsul, satu kapsul yang ada dua chondrocyte dekat sini. Okay, jangan silap. Tapi dekat sini kalau tengok yang ini, saya saja lukis, okay. So ini adalah satu lacunae, dalam dia ada dua chondrocyte. Faham? Faham. So dia boleh ada dua, dia boleh ada tiga, dia boleh ada satu, dia boleh ada dua, dia boleh ada empat. Okay. Dan kalau semua lacunae yang ada lacunae yang ada chondrocyte ni duduk segerombolan macam ni, and then dia covered of capsule, maknanya satu kapsul ada lebih daripada dua kan. Kita panggil dia sebagai cell nest. Ni awak tak belajar lah, cuma kalau nampak benda tu, oh ni adalah cell nest. Macam sarang kan, sebab dia duduk banyak. Faham tak? Faham? Okay, nak bagi jelas sikit. Okay. And then kita sambung balik. So sama juga dengan plant. Okay, kita cakap pasal matured, immature tadi kan. Okay, so kalau waktu dah matured, kita cakap dia sebagai permanent, tak boleh dah nak undergo cell division. Okay, jelas setakat tu? Faham? Jelas. So hari ni kita akan belajar the first types of plant tissue, iaitu meristematic tissue, iaitu immature tissue ataupun tissue yang boleh lagi undergo cell division. Okay, so what is meristematic tissue? So, meristematic tissue ni adalah tissue yang retains ability untuk divide by mitosis, untuk produce new cell. So dia lah yang bertanggungjawab untuk memastikan sejenis plant to growth, membesar, sebab dia je yang boleh undergo cell division. Faham tak maksud saya? Faham? Faham. Faham kan? Kalau undergo cell division, dia memperbanyakkan lagi sel tu, ataupun dia membesarkan lagi sel tu, ataupun dia replace the damaged cell. Banyaklah reason berlaku mitosis kan. So basically meristematic tissue ni lah yang bertanggungjawab untuk plant growth. Okay, apa-apa plant untuk membesar. Okay. So features of meristematic tissue ni, okay, karakteristik atau features dia akan undergo high mitotic rate. Maknanya sangat banyak, dia akan keep repeating undergo mitosis. Okay, actively. Okay, and then dia consist of undifferentiated dengan unspecialized cell. Dia ada juga sel-sel yang tak differentiate ataupun tak specialized. Ingat tak apa tu differentiate ataupun specialized? Kalau specialized ni maknanya dia dah differentiated untuk ada certain specific function. Faham? Faham tak saya sebut apa? Tak faham cakap? Faham. Faham kan? Bila dia differentiate maknanya dia dah boleh ada function dia sendiri ataupun certain specialized function lah. Tapi dekat sini dia cakap dia ada juga certain cell yang masih lagi tak ada apa-apa specialized cell, bukannya differentiated cell. Maknanya sel biasa-biasa lah maksud dia. Okay. So dia consist of, the cell have thin primary cell wall, small vacuoles, large nucleus dengan dense cytoplasm. Okay, so kat sini dia cakap secara general, dia ada thin, sangat nipis lah primary cell wall dia. And then dia ada vacuole yang sangat kecil. Kalau large vacuole untuk apa? Vacuole biasanya kecil ke besar untuk plant cell? Besar. Besar kan? Central large vacuole kan? Dan permanent tu tak? Tapi dekat sini untuk sel meristematic tissue, dia ada a small vacuole, tapi dia ada large nucleus dan dense cytoplasm. Okay, so kita tengok jenis-jenis meristematic tissue. Okay, kalau dalam muka awak dia just bagi apical meristem,
lateral meristem dengan intercalary meristem. So senang je nak ingat dia sebenarnya. Okay. Kalau apical, okay, bentuk huruf A kan, apical, betul tak? Betul. Okay. So apical meristem, okay, so dia sebenarnya untuk meninggikan lagi plant tu. Faham tak? Dia nak meninggikan lagi. Faham? Macam Faham. mana? Dekat mana? Okay, sebenarnya meristematic tissue ni macam saya cakap dia boleh undergo cell division. Okay, so dia ada dekat beberapa parts yang berbeza lah. Contohnya apical meristem ada dekat shoot dengan roots. Lateral meristem ada dekat dia punya stem. Dan intercalary ada dekat dia punya nodes. So beza-beza lah kan. So function dia pun beza-beza lah. Kenapa ada dekat sini? So untuk apical, cara nak ingat dia saya cakap ada huruf A kan, apical. So dia akan meninggikan lagi plant tu. Maksudnya cell division dia berlaku dekat shoot tips dengan root tips. Faham? Faham tak? Faham. Okay, so ini shoot tips dan ini yang dekat root tips. Jelas? Kalau saya cross section kan bahagian shoot tips dengan root tips ni, so saya akan dapat benda ni lah basically. Okay, so dua-dua ni akan berlaku cell division rapidly lah sebenarnya. Untuk apa? Cuba awak imagine kalau kita undergo cell division dengan sangat banyak, cell division banyak-banyak. Benda tu akan jadi panjang, betul tak? Membesar dengan growing dia lah. Betul tak? Betul. Betul. So, sebab tu ditulis kat sini, dia give rise to primary tissue, iaitu tisu yang utama dalam plant untuk growth dengan elongation of the plant. Dia tak cakap melebarkan plant, dia cakap elongation. Maksudnya kita memanjangkan lagi plant tu, elongate. Okay? Faham kan maksud elongation? Faham. Faham? Semua faham? Faham? Okay. Faham. So untuk apical meristem awak boleh jumpa dekat shoot tips, okay, pucuk ataupun dekat ni A terbalik. Dekat mana? Root tips. Dekat bahagian akar, hujung akar. So itu adalah kawasan-kawasan yang memang rapidly akan berlaku mitosis lah sebenarnya untuk memanjangkan atau elongation the plant. Jelas tak? Simple je tu je lah sebenarnya. Jelas? Jelas. Jelas. Okay. Next kita akan tengok lateral meristem. So lateral. L kan? So dia sebenarnya lebih kepada melebarkan plant tu. Okay. Dapat tak? Dapat gambaran tak macam mana dia melebarkan awak rasa? Dapat. Bagus. Nampak So macam mana dia melebarkan the plant adalah dia akan undergo cell division laterally lah sebenarnya, betul tak? So dia adalah secondary meristem. Okay, tadi primary meristem yang paling utama. So secondary meristem found in woody tree dengan plant. Maknanya pokok-pokok berkayu. Okay, kita akan jumpa lateral meristem ni, jenis tisu ni. Okay, dan dia dibahagikan kepada dua, iaitu vascular cambium. Ni satu. Dan satu lagi adalah cord cambium. Ada dua jenis. Dapat? Dapat tak dibagi pada dua? Dapat. Dapat. Kalau vascular cambium ni, nampak yang ni nombor 1, yang ni nombor 2. Okay. So vascular cambium ni kita found dekat vascular bundles. Pernah dengar vascular bundles? Pernah. Kat mana? Siapa ingat dekat mana? Dekat jantung. Kat mana tu? Kan. Ni kita cakap pasal plant. Vascular bundle kat plant. Kat mana? Tubes Dekat, kalau kita cross section kan plant, sekejap. Okay. Nampak vascular bundle, nampak tak? Okay. Kalau saya besarkan bahagian bulat ni, kalau awak ingat lagi lah, awak akan nampak bahagian sini vascular cambium. Ingat tak benda ni? Flowem kan? Flowem dengan
Xylem, phloem. Xylem. Yang luar ni phloem, xylem kat dalam lah sebab dia nak salurkan air. Itulah vascular bundle kita. Banyak-banyak ni. Tapi dia ikut jenis plant lah. Kalau macam ni dicot kan. Kalau monocot dia ada dekat mana vascular bundle. Dekat bawah dia pun ada. Sama je lah. Dia ada phloem dan dia ada apa nama ni? Dia ada phloem dengan apa? Xylem. Tengah-tengah tu akan ada benda tadi saya sebut. Tengah-tengah dia ada apa tadi? Vascular cambium. Faham? So ini adalah vascular bundle. Okay. So vascular cambium kita dah jumpa dekat vascular bundle lah. Okay. Kat kawasan yang ada xylem, phloem semua tu dekat dalam sel. Jelas setakat tu? Jelas. Sebab tu kalau nampak saya label adalah kat bahagian tengah sikit. Sebab vascular cambium is found dekat secondary, dia akan produce secondary xylem dengan secondary phloem. Sebab dia dijumpai dekat vascular bundles. Awak tahu dah vascular bundles ni kita ada phloem dengan xylem, betul tak? Betul? Betul. So bila kita vascular cambium between them, so bila vascular cambium ni yang boleh undergo cell division, so dia akan give rise, so katakan macam ni kan. Sini adalah vascular cambium, sini adalah phloem, sini adalah xylem. So bila dia boleh undergo cell division, betul tak? Dia akan undergo cell division ke sini lah kan? Okay, so dia give rise to secondary xylem dengan secondary phloem. Dapat bayangkan? Dapat. So secara tak langsung meninggalkan jadi melebar, betul tak? Betul. So dia akan Betul. give rise to wood in plant. So give rise to wood in plant, makin besarlah wood tu contohnya. So dia punya function adalah form the basis of secondary tissue. So function pertama dia adalah form basis of secondary tissue. Contohnya secondary xylem dengan secondary phloem tadi. Tapi yang kedua function dia, saya cakap apa? Dia melebarkan. So kalau melebarkan atau melebarkan lagi, kita cakap increase in diameter of width of the plant. So kalau plant tu macam ni, lama-lama dia undergo cell division, dia melebar macam ni kan. Dia makin besar kan. So dia increase in diameter lah tu. Betul tak? Faham? Faham. Faham. Okay. Jelas Ataupun kita tengok satu lagi adalah cork cambium. Cork cambium ni is found beneath the bark. Tahu tak bark tu apa? Bark tu apa? Tahu tak? Tak tahu. Tak tahu. Bark tu kulit kayu yang keras-keras tu. Tunjuk. Kalau tengok pokok berkayu semua kan, ada kawasan yang, bukan kawasan, ada kayu-kayu yang awak boleh kopak tu. Dengan mudah. Yang macam bahagian nak buat bak ring dia je. Bak ring tu apa? Kalau belajar plant hari tu macam ada yang timer untuk buat bak ring tu ke, yang pasal nak tengok Tengok apa? Suruh tisu. Kan? Ni bark of the tree. Biasa ni awak jumpa ni. Yang kita boleh kopak ni, nampak? 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 Nampak. Nampak design? Kita nampak? Nampak. So bahagian bark ni adalah bahagian ni. So yang kita boleh kopak-kopak tu. So beneath tu maksud dia betul-betul bawah dia, kita akan jumpa cork cambium punya sejenis sel. Boleh imagine tak? So betul-betul bawah tu, layer bawah tu, kita akan jumpa the cork cambium. Sebab tu saya label cork cambium dekat bahagian luar, bawah ni. Nampak? Nampak tak? Kita tak nampak ni. Nampak? Cork cambium. Okay. So betul-betul beneath the bark, of a tree. So sama jugalah function dia pun macam tadi, sebab dia akan function untuk bagi secondary rise of tissue ataupun function kan. Yang kedua dia akan increase diameter of the plant ataupun width tu lebar lah. Dapat? Boleh? Boleh banyak ke sikit? boleh madam. Boleh kan? Senang je. 3 tu memang simple je. Dan yang terakhir adalah intercalary meristem. Intercalary macam inter lah, between something dengan something. Betul tak? So intercalary meristem ni, dia adalah nodes of many monocotyledons. Okay, so kalau kita tengok, kita boleh jumpa dia antara
stem tu, stem yang dekat leaf tu dengan leaf tu kan ada macam satu yang sikit tu. Faham tak? Petiole saya orang panggil bahasa Inggeris je. Dia gambar sikit boleh nampak. Okay. So dia kita boleh jumpa dekat nodes of tree ataupun dekat pokok tebu. Tebu ke buluh? Tebu. Tebu kan. Antara satu ruas dengan ruas yang lain. Kenapa dia keluar macam ni? Masuk nodes ni. Okay. So, okay ni antara, ni tebu kan? Tebu ke? Tak kisahlah tebu ke buluh ke. Tapi yang ada rupa macam ni. So, between satu internodes, ni nodes. Okay, ni satu nodes. Awak nampak tak saya tunjuk ni? Nampak, madam. Okay. Okay, so antara satu nodes, ini adalah nodes. Ni kan? Ada antara satu nodes dengan another nodes, kita panggil dia internodes. Satu ruas tu kita panggil dia internodes. Faham tak? Faham? So basically, kita cakap intercalary meristem ni, kita jumpa dekat bahagian nodes of many cotyledon lah. Okay, so apa function dia bila kita ada banyak-banyak sel tu kat sini, okay. And then of course awak tahu meristematic cell akan undergo cell division kan. So bila dia banyak-banyak undergo cell division, what happen is dia akan increase length of node between internodes. Okay, so senang cerita dia akan increase length of node dekat sini lah. Faham tak? Between internodes, ni satu internodes. Ini satu internodes. So ni lah. Dia akan increase length dekat sini. Faham? Madam, Faham? Ya. maksudnya dia ada kat pokok buluh dengan tebu je lah ke semua pokok? Tak juga. Dia dekat many monocotyledons lah. Macam tadi kalau saya tunjuk gambar kat awak, dia macam antara daun dengan stem kan. Macam dekat petiole semua tu kan. Tapi majority sebenarnya memang dekat pokok-pokok macam ni lah sebab dia dekat nodes, kawasan-kawasan yang ada nodes. So ini adalah nodes juga. So boleh jugalah kiranya. Faham tak? Okay, faham macam. Kalau awak search tadi intercalary meristem, sekejap kita tengok ada tak pokok-pokok lain ditunjuk. So basically patutnya ada je. Okay. Nampak adanya. Intercalary meristem ni antara daun dengan stem kecil tu. So itu adalah nodes juga. So bolehlah juga. Okay. Faham? Basically di give rise, dia akan tingkatkan cell division dekat bahagian tu lah, bahagian nodes tu. Okay. Faham? So dia akan lagi grow kat atas. Jelas? Siapa tadi? Fatihah? Madam, kan kat sini dia cakap increase length of node kan, maknanya dia memanjang ke melebar? Length memanjang. Kalau width melebar. So dekat sini, tiga-tiga yang awak belajar yang hanya increasekan width atau melebar hanyalah lateral. Huruf L tadi, lateral. Okay, dan kalau fikir logik kan, tebu tak pernah melebar sangat pun, betul tak? Awak fikir logik je benda-benda macam ni. Tebu, buluh semua tak melebar, betul tak? Dia lebih kepada memanjang. So kita dah bear in mind, lah betul lah. So benda tu mesti memanjang ataupun meninggi. Tapi kalau untuk woody tree, biasa tengok kan pokok-pokok yang woody tree ni berkayu dia besar-besar. Sebab dia melebar. Betul? Betul. Faham tak ni? Dan dia bukan tak memanjang, dia memanjang sebab dia pun masih ada apical meristem. Cuma lateral meristem tu yang memberi peranan kepada dia untuk melebar. Tapi dia sangat banyak dekat woody tree sebab dia sangat melebar. Macam tu contoh dia. Bukan dia tak ada apical meristem, ada juga. Faham? Faham Okey. Yang lain jelas tak? So 3 ni je. Faham? Faham. Okay, so simple lah. So kalau kat pokok, kalau nampak saya dah buat ni, so nampak lah dekat apical meristem dia ambil dekat shoot tips atau bawah. Dua-dua ni sama, masih lagi apical meristem.
Untuk lateral meristem, saya ambil cross section of stem. Untuk intercalary, kita ambil between nodes lah. Kalau elok lagi, kalau kita tunjuk gambar tebu. Okay, nampak jelas sikit. Okay, jelas? Setakat tu? Jelas. Okay. Next, kita akan terus tengok kepada ground tissue. Okay. So, sebelum masuk ground tissue dalam buku awak ni, saya nak tahu ground tissue tu apa. So, ground tissue ni adalah tissue yang penting dalam plants lah. Untuk pembesaran juga. Pembesaran. Untuk inilah dalam bahagian-bahagian of type of tissue. Okay. Nampak. Sekejap Dia ada banyak function berbeza, depends on dekat mana located yang kita punya ground tissue tu. Kalau ground tissue tu kat stem, so mestilah function dia berkaitan dengan stem. Kalau dia ada dekat mana lagi? Bantu fotosintesis lah. Okay? Faham? Faham tak ni? Okay. So dia akan support lah area yang mana kena growth apa semua tu. So dia ada overall the plant. Cuma berbeza lah location dia. Ground tissue ni adalah selain daripada dermal tissue dengan vascular tissue yang kita belajar. So vascular tissue kita tak belajar lagi, tapi awak tahu vascular tissue adalah xylem dengan phloem. Itu je vascular tissue. Okay, faham? Tapi untuk ground tissue ada 3 jenis yang awak tengok. So dia ada diverse function, okay, berbeza-beza function dia untuk membantu photosynthesis ke, storage and support. So macam saya tunjuk tadi, kalau awak tengok, ini adalah cross section of stem. Pokok, betul? Betul. Yang X kat tengah ni adalah xylem dan dia dikelilingi oleh phloem, macam saya cakap tadi. And then dia ada kawasan ground tissue. Yang ni adalah ground tissue punya kawasan. Nampak? Nampak tak? Nampak. Kalau kita cross section lah. Tapi ground tissue ni ada banyak jenis lah. So kalau kita tengok, okay, so macam kat sini ground tissue dia cortex dengan base lah. Ada bahagian cortex kat luar dan bahagian base kat dalam. Itu di ground tissue dia. Kat sini pun sama, kita ada ground tissue dekat tengah-tengah ni. Itu adalah ground tissue dia. Kita tengok dalam, kalau saya zoom in kan ground tissue, so kita akan nampak benda ni. Ada kawasan yang collenchyma, so dia letak collenchyma dekat bahagian luar, okay. And then ada kawasan yang sclerenchyma, iaitu bahagian fibrous, okay, kat sini. And then kawasan parenchyma. Jelas tak? Jelas. Dapat gambaran tak? Awak kena dapat gambaran dulu sebelum kita tengok apa tisu tu tentang apa. Okay. Ada tak dapat gambaran? Dapat gambaran? Macam mana? Kat mana kawasan dia? Dapat. Dapat kalau saya cross section dekat kawasan ground tissue tu, saya zoom in lagi. So dia ada benda-benda ni. So dia ada parenchyma mungkin kat sini. Sclerenchyma kat sini. Collenchyma kat sini. So 3 jenis tisu ni lah yang kita nak tengok. So kalau cross section dia, kita tengok berbeza lah. Ini daripada pandangan atas, ini daripada pandangan tepi longitudinal lah. Okay. So kita tengok terus kat sini. Senang je nak ingat benda ni kalau awak ingat perbezaan terus. Faham tak maksud saya? Terus bezakan antara satu dengan yang lain. Supaya tak nampak macam banyak. Okay. So parent, colon dengan sclerenchyma. So awak ada PCS. Boleh? Kita cakap daripada makin dari simple kepada kompleks lah. So itu cara nak ingat yang first. Okay. So dari segi structure, kalau awak tengok, dia living cell dan dead cell. Maknanya sel ni dah tak ada nukleus. Dah matured dah. Okay. Faham? Faham? Living cell masih ada nukleus. Yang dah matured dekat dalam ni, tak ada nukleus. So senanglah nak ingat. Ini living cell dan ini adalah dead cell. So ini ada nukleus, tak ada nukleus. Itu satu. Okay, the cell are rounded and isodiametric. Isodiametric ni tak ada shape yang fix. So dia tak fix lah shape dia. Okay, tapi dia ada large central vacuole. Tadi in general, meristematic tissue, kita cakap dia ada small vacuoles. Betul tak? Kalau ingat lagi. Betul. Betul tak? So kat sini, untuk parenchyma, dia cakap ada large central vacuoles. Okay, itu point dia. Dan bentuk dia sangat penting lah. So dekat sini bentuk dia lah round and isodiametric. Tapi yang kedua, dia dah start ada polygonal shape.
Okay, tapi polygonal shape yang ada tapering ends. Tapering ends ni bucu dia agak tajam sikit lah macam tirus. Okay, so nampak tak? Dia ada polygon tapi dia ada tapering end. Okay, nampak benda tu? Nampak. Dan skleron kaima lagi kompleks macam saya cakap, dia sama je. Cell polygonal shape elongated with tapering ends. Okay, so yang ni je beza sebab dia berbentuk irregular shape, tak ada bentuk polygon. Dan kita akan tengok kenapa benda tu boleh berlaku. Kenapa dia dalam bentuk polygon. So what happen lah kalau dia bentuk polygon. Bila dia dalam bentuk isodiametric, so dia tak boleh nak susun rapat-rapat tau. Sebab bentuk dia tak sama antara satu sama lain. Betul tak? Betul tak? Sebab dia isodiametric. So bila tak boleh susun rapat-rapat, dia tak boleh arrange in a very good structure. Dia bukan reason tapi cara orang nak ingat. Okay, so cells ni are loosely arranged. Dia tak rapat-rapat, dia tak betul-betul pack together. Dia loosely arranged. So bila dia loosely arranged, tak rapat, akan menyebabkan ada banyak rongga-rongga udara iaitu kita panggil sebagai intercellular airspace. Boleh imagine? Boleh. Sebab kalau awak susun benda yang bulat-bulat, memang tak boleh rapat lah logiknya kan. Mesti ada rongga udara. Jadi kalau bulat kena tak bulat betul, lagilah isodiametric tu tak. Tapi berbeza dengan benda yang awak susun bentuk polygon, lebih rapat kita boleh susun, betul tak? So kita tengok number 2 dengan 3 which is kita dah tahu dia berbentuk polygon. Dua-dua adalah closely packed. Betul? Betul tak? Betul. Tapi yang kedua, collenchyma ni walaupun dia closely packed, dia ada sikit ataupun a very few intercellular space. So nampak lah kat sini ada sikit, sini ada sikit. Okay, sikit je lah, tak banyak, very few. Tapi untuk sclerenchyma, macam saya cakap dia makin kompleks kan, ke kanan makin kompleks. So sclerenchyma ni, dia sangat tightly arranged. Nampak tak? Tak ada langsung space. So dia tak ada intercellular space. Tapi kadang-kadang dalam gambar, dia boleh je tunjuk macam ada space. Contohnya gambar ni kan. Macam ada je. Tapi kita akan assume dia macam tak ada sebab dia memang tak ada lah. Okay, nampak gambar macam ni. Tak ada space. Dan ini bukan space lah maksudnya. Memang dia very tightly close together. Tapi yang ni ada sikit-sikit contohnya. Dan satu lagi cara penting macam mana awak nak bezakan collenchyma dengan sclerenchyma adalah jenis cell wall dia. Dapat setakat ni? Kalau saya Raju bagi tahu. Dapat. Okay, so macam biasa bila kita cakap parenchyma paling simple. So dia punya primary cell wall pun simple. Cell dia memang thin sahaja. Nipis je. Okay, cell wall dia nipis dekat luar ni. Okay. Thin primary cell wall, tak ada secondary cell wall. Dapat? Dapat tak? Dapat. Okay. Yang kedua pula adalah collenchyma. Okay. Dia adalah thicker primary cell wall. Okay. Tapi dia tak unevenly thickened at the corner. Okay. Maksudnya dekat corner tu, kalau kita zoom in, kita nampak corner ni tebal sikit. Corner ni macam kecil sikit. Corner ni besar sikit. Corner ni sikit. Nampak? Dia tak even. Tak even tu tak sama rata dia punya thicken at the corner. Faham? Faham. Dan perbezaan paling ketara adalah untuk collenchyma pun tak ada secondary cell wall. Yang ada secondary cell wall hanyalah untuk sclerenchyma sebab dia dah kompleks macam saya cakap kan. Dan dia thicken uniformly. Sama rata dia cakap dia thicken dia punya secondary cell wall. So kalau tengok dekat gambar awak akan nampak dia ada dua cell wall lah basically. Satu, dah besar sangat saya punya ni. Tapi nampak kan dua kan? Nampak? Okay. Nampak. Dan awak akan nampak bila tengok gambar awak nampak ini memang sangat kemas tu tak? Gambar ni memang sangat kemas, sangat packed, tightly together. Cell wall dia pun cantik je berbanding dengan collenchyma. Tu cara easy lah awak nak differentiate benda tu. Okay, jelas And then kalau jenis types dia untuk parent dengan colon dia hanya ada satu type. So nampak tak dekat sini dua benda dah ada orang dua ni sama. Nampak? Untuk colon dia sama kat sini, dia sama dekat sini, closely packed sahaja. Ini pun dia sama. Nampak? Nampak. Okay. Nampak. Dan sclerenchyma ni ada dua jenis iaitu sclerenchyma fibers
dengan sclerites iaitu stone cell lah. Kita tengok contoh-contoh dia. Ini adalah dah masuk location dengan, kalau tadi saya kata ada dua jenis kan, fibers dengan sclerites kan. So ini adalah based on dua jenis, so distribution dia atau tempat kita boleh jumpa dia tu berbeza. Dekat setakat tu je lah. Okay, so untuk location dengan distribution, dekat cortex, pits ataupun packing tissue dalam phloem xylem. Bila dengar je cortex dengan pits, awak dah kena imagine mana awak jumpa cortex dengan pits tadi. Nampak dekat ground tissue kan? Ada cortex dengan pits bawah ground tissue. Ini bahagian cortex, ini bahagian pits. Maknanya kita boleh jumpa parenchyma dekat sini. Faham? Nampak ada dekat ni. Cortex. Parenchyma. Dengar tak ni? Dengar. Dengar madam. Nampak kan? Kat bahagian luar ni kita jumpa. Nampak. Jelas? Okay. Dengan page jugalah, page bahagian dalam sikit. Okay. So dia packing tissue dalam phloem dengan xylem. Manakala untuk collenchyma, kita jumpa below the epidermis in stems. Okay. So ini adalah epidermis. Saya silap, patutlah macam pelik. Okay. So ini parenchyma. Betul tak? Kita boleh jumpa dekat cortex dan kita boleh jumpa juga dekat page kawasan ni. Tapi untuk collenchyma, kita jumpa betul-betul bawah epidermis. Epidermis ni layer paling luar. Ni kan? Epidermis layer. Betul? Betul. Dan dia cakap kita jumpa below epidermis. So inilah kawasan dia betul-betul bawah epidermis ni. Nampak? Nampak. Okay, dan dia cakap kita jumpa dalam stems and petioles. Tahu tak petioles tu apa? Tadi saya tunjuk tu. Ni daun. Ini adalah petioles. Batang yang kecil tu nak sambungkan daun tu. Kita boleh jumpa kat sana. Okay. So this allow them to bend in the wind. Perempuan. Angin, bila angin kuat, so dia boleh bend lah. Dia boleh mengikut sebab ada ni petioles. Jelas? Jelas. Jelas. And the last one adalah sclerenchyma, ada dua jenis, fibers dengan sclerites. Kalau fibers, dia adalah vessel element and trachea of xylem. Okay, dia jumpa kat vessel element. Vessel element dengan trachea ni kita jumpa kat mana? Vessel element dengan trachea. Kat mana? Vascular tissue. Vascular tissue. Apa dia? Bawah xylem. 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 Oh, dah tulis dah siap-siap kan? Xylem. Vessel element dengan trachea of the xylem. Maksudnya fibers ni of sclerenchyma kita boleh jumpa dekat kawasan xylem, iaitu vessel element dengan trachea dia. Tapi untuk sclerites, dia akan give a very hard structure, okay, and gritty structure. Contohnya gritty ni macam menggerutu tau. Contohnya dekat seed, kacang, shell of walnut, coconut semua tu. Dan gritty structure ni bisa kata menggerutu dekat bahagian luar pear ataupun guava lah. Okay, jelas. So kita boleh jumpa benda-benda ni. Dan kita tengok function dia pula, okay. Kalau tadi kita cakap kita jumpa kat cortex, kita jumpa kat pits kan. So function dia adalah packing tissue dalam stems dengan roots untuk support turgidity. Potentially meristematic, okay, untuk membantu proyek meristematic punya tissue yang boleh ni, iaitu root dengan shoot tip. Okay, dia boleh tolong untuk meristematic tissue punya cell division. And then boleh allow gases exchange, storage organ for food, storage site of photosynthesis ataupun secretion. Jelas? Untuk collenchyma dengan sclerenchyma, dua-dua adalah mechanical strength. Okay. Tapi yang kanan ni, sclerenchyma ni, dia bagi structural support, rigidity. Rigid ni macam lebih gah. Betul tak? Macam saya pernah sebut. Tapi kalau collenchyma ni, dia lebih fleksibel atau elastik. Beza, ni lebih keras, ini lebih elastik. Itu perbezaan dia dari segi mechanical support ataupun strength. Dapat bayangkan? Dapat. Macam mana kita nak ingat dia fleksibel dengan elastik? Macam saya cakap tadi, kita jumpa dia dekat petioles. Petioles ni antara daun dengan stem kan. Yang kita cakap dia akan menghalang atau dia membolehkan kita punya daun ni bend, bengkok bila kena angin. So of course dah dia elastik, betul tak? Betul tak? Function dia elastik dengan fleksibel. Support benda macam tu. Okay, dan dia supporting tissue untuk herbaceous plant. Herbaceous plant ni pokok-pokok renek kan. Pokok herba yang renek.
Okay, yang plants ataupun non-woody plant organ yang soft dan lembut. So dia bagi support tapi dari cara dia, iaitu elastic and flexible. Yang satu lagi dia bagi support tapi dia bagi rigidity punya cara, iaitu protection daripada mechanical damage. Jelas? Jelas. Jelas. Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan tak ni? Tak ada. Tak ada, kita terus pergi sikit lagi. Vascular tissue, benda yang dah pernah belajar dari dulu. Xylem dengan phloem. Apa function xylem? Transport air. Okay, apa function phloem? Transport mineral. Transport minerals ataupun food lah kan. Okay. So benda ni adalah xylem. Dan ini adalah phloem. Phloem ni famous sebab dia ada companion cell, iaitu kawan baik dia kan. Sel, apa bahasa Melayu, sel rakan. Sel apa? Saya pun tak sure apa nama dia. Betul kan? Macam kelakar tapi bunyi dia kan. Tapi companion cell. Companion cell ni adalah kawan kepada phloem, jiran dia, betul tak? So xylem ni dia ada end walls yang perforated, ada lubang-lubang. Okay, dan dia ada peaks, lubang-lubang juga di punya surface. Okay, cell wall dan dia ada lumen, rongga yang besar. Untuk phloem ni dia ada sieve plate antara satu dengan satu. Sieve plate ni ada rongga-rongga juga, iaitu ada sieve tubes dia sendiri. Okay, ini adalah sieve tube element satu ni. So antara satu sieve tube element dengan another, kita ada sieve plate yang membolehkan substance lalu lah basically. Cytoplasm and kita punya companion cell. Kita terus pergi kepada dia punya similarities. Apa similarities trachate dengan vessel element? So basically dua benda penting dalam xylem adalah trachetes dengan vessel element. Okay, apa persamaan dia? Untuk trachetes, okay, dengan vessel element, dua-dua adalah dead cell. Kalau dead cell dia dah Matured. Okay. And then both have thick lignified secondary cell wall. Dua-dua ada secondary cell wall. Siapa buatkan secondary cell wall untuk diorang ni? Bukan. Lateral. Bukan. Itu bukan buat cell wall. Itu dia buat secondary xylem. Betul tak? Secondary cell. Tapi bagus awak ingat. Lateral Yes, lateral. Okay, so dia buat secondary xylem dengan secondary tissue cell. Okay, so dua-dua ada piece untuk allow lateral movement of water. Lateral maknanya macam ni, kiri ke kanan. Okay, both function in transporting water and minerals. Okay, faham kan? Lateral ni maksud dia kiri ke kanan lah, macam lebar lah kan. Okay, so dia kata lateral movement of water sebab dia ada lubang kat sini kan. So kalau kat sini ada lagi benda lain, dia boleh keluar masuk air ikut tepi lah. Sebab tu dia ada pitch dekat dia punya wall. Okay, faham macam mana lateral movement tu? Faham. Okay. Faham. Both function in transport water dengan minerals, ion. Okay, both act as supporting tissue. Untuk sieve tube dengan companion cell, okay, ini adalah structure ataupun benda penting dalam phloem pula. Okay, dia adalah unlignified cell wall. Ini lignified, yang ini unlignified. Apa maksud lignified? Maksud lignified? Berlignin. Berlignin. Berlignin lah. Lignin tu kau tahu tak? Macam lilin tu kalis air. Macam kalis air. Ataupun dia macam harder sikit lah lignified tu. Okay. Yang lain tahu tak lignified tu apa? Tahu. Dia macam nak strengthenkan lagi lah vascular body tu. Okay. Dia deposited, ada macam-macam benda yang melignifiedkan dia punya structure tu. Okay. Menyebabkan dia makin kuat, makin strength. Okay. Tu adalah. So basically awak tahu xylem lignified, yang phloem tak lignified. Okay. Dan phloem juga dua-dua tak ada pitch dan dua-dua adalah sel yang masih hidup. Okay. Living cell. Okay. So itu dari segi persamaan lah antara sieve tube dengan companion cell, trachate dengan vessel element. Lepas tu kita compare dua-dua ni. Okay, ada yang 3 benda je berbeza lah. Okay, so difference between trachate dengan vessel element tu sendiri pula.
Trachea dia punya bentuk lebih longer dengan narrower, okay, small lumen. Tapi vessel element dia shorter dengan wider lumen. Okay. Nampak tak? Dia lagi lebar lumen dia, besar lagi. Tapi ni narrower. Betul? Betul. So ini lebih longer, narrow tu sempit lah. Tapi ini lagi wider lah, tapi dia shorter, pendek sikit. Okay. Dan dia cylindrical shape. Dua-dua adalah cylindrical shape. Cuma yang ini lebih tapering end. Tapering tu apa tadi saya cakap? Ini less tapering end. Tak tirus, kurang tirus lah maksud dia. Okay. And then yang ini kurang, less efficient dalam transport water, tapi untuk vessel element dia lebih efficient untuk transport water. Jelas? Itu je perbezaan diorang dua. Jelas? Jelas. Jelas. Kita tengok pula perbezaan antara companion cell dengan sieve tube element. Okay, so untuk sieve tube element, dia function untuk transport sugar ataupun organic substance lah daripada leaf kepada plant. Boleh tak kalau saya sebut daripada tempat lain kepada leaf? Kenapa mesti disebut daripada leaf kepada plant? Kenapa dia sebut daripada leaf? Sebab phloem kan dia angkut mineral kan. Kat daun kan Okay. dia hasil dia berlaku fotosintesis. Yes, betul. So basically plant phloem kan dia angkut mineral substances, sugar. Mainly sugar lah, makanan dia kan, sugar. So dia akan dihasilkan melalui proses photosynthesis which happen at the leaf lah kan. So makanan ni akan pergi ke whole part of the plant daripada leaf. Okay, jelas? So sieve tube ni dia function dalam transported sugar and organic substances daripada leaf kepada plant. Tapi companion cell ni pula, dia kan companion je, dia tak transport lah basically, dia assist. So assist ni maksudnya bantu. Kata kawan baik kan, so dia kenalah bantu, assist sieve tube. Dan dia ada nucleus, a lot of mitochondria. Mitochondria ni function dia untuk apa? Dia provide energy. So dia sangat membantu sieve tube element untuk provide energy lah. Untuk unload ataupun loading the sugar yang produce dalam leaf. Sebab bukan senang-senang daripada leaf tu nak masuk dalam ni, dia perlukan energy contohnya. So yang tolong bagi energy adalah mitochondria dekat dalam companion cell. Secara general kita cakap companion cell akan assist sahaja sieve tube punya kerja. Faham tak? Faham. Faham. And then untuk companion cell dia large in diameter. Untuk sieve tube. Sieve tube dia large in diameter. Nampak dia lebih lebar. Tapi companion cell dia shorter dengan smaller lah. Dengan dense cytoplasm. Dia tak tebal, tak besar pun. Shorter dan dia very smaller compared to sieve tube element. So sieve tube element ni besar. Dia adalah main part lah. Kita cakap main character lah kat sini kan. Okay. Dia ada large diameter, long tube dan dia tak ada nukleus. Kalau tadi ada nukleus. Yang ini tak ada nukleus. Faham? Faham. Okay. So kenapa sebenarnya awak rasa sieve tube element ni perlu dibantu oleh companion cell? Sebab sieve tube element ni, okay, dia dah dekat level maturity. Biasa awak dengar maturity ni saya sebut tua kan. Tapi tu istilah yang salah, cuma gambaran awak. Bila dah tua ni dia kurang function, kurang boleh buat semua benda. So basically sebab dia dah mature, dia dah banyak organisme dalam diri dia tu dah degenerate. Menyebabkan dia tak boleh buat sendiri. Contohnya dia tak boleh nak provide energy sendiri kepada diri dia. So dia perlukan companion cell untuk provide energy dan assist dia punya kerja-kerja sebab dia dah at level of maturity. Faham? Faham. Faham semua Okay. And the last one adalah sieve tube elements ni ada perforated ends yang membentuk sieve plate macam ni lah. Perforated ada lubang-lubang untuk salur kan. Manakala yang companion cell tak ada apa-apa perforated cells. Dan kita akan belajar detail pasal ni, macam mana dia angkut semua ni nantilah dekat tajuk transport implants. Bukan chapter ni tak saya kan. Jelas? Faham? Jelas. Faham? Jelas. Cukup sekadar awak tahu perbezaan persamaan itu sahaja.
Itu saja. Dan dah habislah kita punya plant cell juga. So untuk esok, okay, saya akan esok kelas ganti, tahu tak esok kelas ganti? Tahu. Tapi kelas ganti kita malangnya pukul 12.30. Ingat tak? Ingat ke tidak esok Selasa? Esok ganti hari Selasa, kelas kita 12.30. So nanti saya confirmkan balik sama ada saya nak buat recording ataupun nak buat kelas pukul 12.30. Macam mana? Awak rasa yang mana? Yang tu jadual mana? Selasa, esok ganti Selasa. Oh, Tak apa, nanti kita confirmkan balik. Sebab penting esok ni penting sebab hari Isnin ni awak akan buat eksperimen 6. Eksperimen 6 adalah eksperimen yang akan masuk practical test. Tapi bukan practical test lah, maksudnya kita akan buat eksperimen 6 macam biasa dulu. So pentingnya awak buat eksperimen 6 kat rumah sebagai praktis sebab nanti awak akan kena buat semula waktu practical test. Betapa pentingnya. Okay, faham? Faham tak? So awak perlu sediakan bahan-bahan benda-benda lah saya kena brief betul-betul lah. So tengoklah esok macam mana. Okay, jelas? Jelas. Jelas. So kalau saya brief esok, at least awak boleh siapkan hari Ahad kan. Awak kan suruh buat hujung minggu kan. Okay, ada apa-apa soalan? Hari ni last day hantar assignment. Saya tak nak awak tak hantar lagi baru nak tanya itu ini. Nak tanya tu tanyalah, tak adalah saya tak jawab. Cuma patutnya awak kena alert lah yang hari ni dah last day, awak dah kena siap semua dah, betul tak? Tinggal nak hantar je. Faham? Faham? Faham. Jangan lupa kalau awak nak buang yang awak dah hantar, awak unsubmit apa? Unsubmit dulu, buang dulu yang awak punya file yang asal. Barulah awak submit yang baru. Jangan hantar semua kat saya tanda satu je. Okay, jelas? jelas. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Assalamualaikum. Keywords. Sclerin yang ketiga. Tisu yang ketiga. Dengar? Dengar tak? Dengar. Madam. Okay. Madam, Thank you. ulang. Sclerenchyma. Okay. Scleron yang ketiga. Yang paling kompleks yang ada secondary cell wall. Okay. Okay, thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay.